Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Daniel bin Izwan Dimastri dan hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang konsep dan peranan wahyu serta konsep kebebasan al-hurriyah. Pertama sekali kita akan tengok konsep dan peranan wahyu. Okay, first adalah pengertian wahyu. Pengertian wahyu dari segi bahasa adalah sesuatu perkara yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada hamba-Nya yang terpilih dengan cara yang tersembunyi ataupun halus dan bukanlah diperoleh secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Manakala dari segi istilah pula adalah hidayah atau ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada nabi dan rasul-rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk tulisan atau bukan tulisan yang mengandungi pelbagai panduan dan syariat bagi memudahkan manusia untuk meneruskan dan menguruskan kehidupan seharian mereka. Yang kedua, kita akan tengok erti wahyu dari segi dua Al-Quran. Yang pertama adalah perintah Allah kepada lebah, yakni haiwan. Yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu Taala untuk bumi. Yang ketiga adalah ilham Allah Subhanahu Taala untuk Maryam, yakni manusia. Yang keempat adalah perintah Allah Subhanahu Taala kepada malaikat. Dan yang terakhir adalah peringatan Allah Subhanahu Taala tentang bisikan-bisikan syaitan. Seterusnya kita akan tengok ciri-ciri wahyu. Yang pertama sekali adalah wahyu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala dan hanya diturunkan kepada para nabi dan rasulnya sahaja. Yang seterusnya adalah wahyu tidak diturunkan lagi selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kandungan wahyu terpelihara kesuciannya sehingga hari kiamat dan tiada apa yang boleh mengubah ayat-ayat yang tersusun indah. Dan yang terakhir adalah kebenaran wahyu adalah mutlak serta lengkap dan sempurna meliputi dunia dan juga akhirat. Seterusnya kita akan tengok peranan wahyu Allah. Yang pertama sekali adalah menerangkan cara-cara untuk manusia melaksanakan ibadah dengan sempurna. Yang kedua adalah bertujuan untuk membetulkan akidah manusia yang telah terpesong. Yang ketiga adalah memimpin manusia ke jalan yang benar. Dan yang terakhir sekali adalah memberitahu tentang berita-berita gembira akan nikmat-nikmat yang berada di syurga kepada sesiapa yang melakukan kebaikan dan memberitahu berita-berita buruk akan balasan-balasan yang ada di neraka kepada mereka yang sering melakukan kemungkaran. Dan sekarang kita akan tengok konsep kebebasan al-hurriyah. Seterusnya, saya akan sambung dengan konsep kebebasan atau al-hurriyah. Pengertian kebebasan. Secara umumnya, kebebasan bererti perihal suatu keadaan yang bebas atau lebih mudah untuk difahami ialah kemerdekaan. Kebebasan juga difahami sebagai satu istilah yang menekankan kebolehan seseorang individu untuk bertindak mengikut kehendak diri sendirinya. Pada pandangan ulama, Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Nakir Al-Atas menjelaskan makna kebebasan amatlah berkait rapat dengan istilah ikhtiar dalam bahasa Arab, iaitu mempunyai keupayaan membuat pilihan. Seterusnya, konsep kebebasan dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala melarang paksaan untuk menerima Islam bagi orang-orang yang bukan beragama Islam. Firman Allah, tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Surah Al-Baqarah ayat 256. Secara tidak langsung, kita dapat memupuk sikap hormat menghormati sesama manusia walaupun berlainan agama. Amalan ini wajarlah diamalkan kerana Rasulullah SAW sendiri amat membantah sikap memusuhi. Hal ini juga dapat membuktikan bahawa ajaran Islam bukan hanya mengongkong tapi tidak juga membiarkan manusia melakukan sesuatu perkara tanpa batasan. Seterusnya, jenis-jenis kebebasan.
Kebebasan terbahagi kepada 3, iaitu kebebasan individu, kebebasan beragama, dan akhir sekali kebebasan pendapat. Kebebasan individu. Allah menganugerahkan akal sebagai alat untuk memilih yang terbaik dan menolak pilihan yang memberi kemudaratan. Oleh itu jelaslah kebebasan individu menuntut kita sebagai manusia untuk menggunakan akal dalam membuat pilihan dan tidak ada paksaan dalam pilihan yang dilakukan. Seterusnya, kebebasan beragama. Setiap individu tidak dipaksa untuk menganuti agama Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang paksaan dalam beragama. Telah dijelaskan dalam firman Allah bahawa Allah juga tidak melarang seseorang itu untuk memilih apa-apa agama. Namun, lebih baik jikalau seseorang itu mencari agama yang benar, iaitu agama Islam. Akhir sekali, kebebasan pendapat. Kebebasan pendapat ialah kebebasan untuk mengeluarkan idea atau suara yang sangat digalakkan dalam Islam dan haruslah selaras dengan penghormatan Islam yang cukup tinggi ke atas orang-orang yang berilmu. Seterusnya ialah masalah kajian tentang wahyu. Antara masalah-masalah kajian yang berkaitan dengan wahyu ialah ajaran Ayapin, ajaran Al-Arkam dan ajaran Qadiani. Masalah kajian yang pertama ialah tentang ajaran Ayapin. Ayapin terkenal dengan ajarannya yang memesongkan orang ramai, iaitu kerajaan langit. Ajarannya telah menolak hukum syarak dan juga rukun Islam seperti puasa, menunaikan haji, pembayaran zakat dan solat 5 waktu. Beliau telah mendakwa dirinya sebagai Tuhan semua agama serta telah menerima wahyu dari langit dan diamanahkan untuk menyebarkannya. Ajaran ini juga telah mendakwa Kaabah, air Zam-Zam serta Mekah ialah milik pengasasnya iaitu Ayapin dan ia telah dibina selepas beliau telah mendapat wahyu dari langit. Masalah kajian yang kedua ialah tentang ajaran Qadiani. Ajaran ini lebih dikenali sebagai gerakan Ahmadiyah yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Beliau telah mengaku bahawa dirinya sebagai Nabi yang telah menerima wahyu dan mereka juga percaya bahawa Allah telah menurunkan sebuah kitab suci khas kepada Mirza Ghulam Ahmad. Ajaran Qadiani juga telah mengubah ayat Al-Quran dan beliau mendakwa dirinya telah mendapat sejuta mukjizat. Yang seterusnya ialah masalah kajian tentang konsep kebebasan. Masalah ini boleh dikaitkan dengan masalah gerakan yang menyokong homoseksual atau lebih dikenali sebagai LGBT. Yang seterusnya, masalah yang membenarkan perkahwinan sesama jenis dan menukar jantina diri. Dan akhir sekali ialah masalah cetek pemahaman terhadap konsep kebebasan dalam Islam, punca murtad. Seterusnya, penyelesaian masalah terhadap kajian berdasarkan pendekatan Islam. Dan kita akan menelusuri 5 kaedah yang dapat digunakan. Pertama, penyampai dakwah adalah daripada golongan ilmuwan yang diiktiraf. Hal ini bagi memastikan setiap apa yang disampaikan adalah daripada sumber yang tepat dan benar. Dan yang kedua, meningkatkan kefahaman diri terhadap rukun iman, rukun Islam dan asas akidah Islam. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial sebagai sebuah platform yang menyebarkan dakwah-dakwah yang berkaitan agama Islam, syariat Islam, contohnya seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan yang keempat, melakukan peninjauan yang teliti dan pendidikan kepada penduduk kawasan-kawasan penempatan Islam yang terisolasi. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran tentang ilmu berkaitan asas syariat Islam di tingkat awal pendidikan. Hal ini bagi memastikan konsep akidah Islam mereka pada usia kecil lagi dapat diperkukuhkan. Jadi untuk menyambung pembentangan, saya akan sambung dengan hikmah solusi masalah wahyu daripada perspektif Islam. Jadi hikmah pertama ialah dapat memartabatkan agama Islam di mata dunia. Jadi perkara bertentangan dan bercanggah dengan ajaran agama Islam ni, dia akan memburukkan imej agama Islam di Malaysia maupun di negara-negara lain. Jadi sebagai contoh, ajaran sesat Ayapin yang telah mengubah syariat Islam serta mendakwa dirinya telah pun menerima wahyu. Hal ini dia sangat terpesong
dari ajaran agama Islam yang benar dan merupakan masalah yang perlu kita bendung. Dengan memantapkan pemahaman diri terhadap ilmu tauhid dan akidah Islam, kita dapat memartabatkan kualiti agama Islam di Malaysia. Malahan kita juga dapat menyanjung agama Islam yang suci ke pesada dunia dan akan memberikan kesedaran kepada orang ramai bahawa Islam bukan ajaran yang boleh dipandang enteng oleh masyarakat dunia. Untuk poin yang kedua, kita dapat memelihara akidah Islam untuk generasi akan datang. Jadi hikmah yang kedua ni yang berjaya diperoleh daripada menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan Islam adalah dapat memelihara akidah Islam bagi generasi yang akan datang. Hal ini kerana golongan muda sekarang ni dia merupakan tonggak harapan dalam memimpin negara suatu hari nanti. Jadi kita memulakan pemimpin dan juga masyarakat yang mempunyai akidah yang teguh. Jadi untuk hikmah yang ketiga yang berjaya kita kupas adalah melahirkan sebuah masyarakat yang beragama Islam yang berintegriti tinggi. Jadi masyarakat yang mengamalkan amalan yang benar dan menghindari amalan mungkar, amalan penting dalam membentuk keharmonian dalam kehidupan. Hal ini sedemikian kerana tidak akan wujudnya masalah yang berkaitan dengan syariat Islam jika tiada yang menutup mata atau memulakan. Sebagai contoh, masyarakat yang jujur akan mencegah ajaran yang menyampaikan maklumat atau wahyu salah. Ini serta telah mempertahankan kesucian agama Islam. Jadi untuk hikmah ini ialah dapat menghalang ilmu-ilmu sesat ini daripada tersiar dan berkembang dalam negara. Jadi hal ini dapat merosakkan kepercayaan umat Islam dalam berbagai lapisan masyarakat. Sebagai contoh yang sangat bercanggah dari Islam, menyebabkan para penganutnya melakukan kemungkaran dan amat lain Allah SWT. Hal ini perlu dielakkan daripada terus berlaku dalam kalangan masyarakat seperti mana yang telah berlaku pada tahun sebelum ini demi menjamin masa depan yang cerah. Jadi kesimpulannya, pengukuhan asas tauhid dengan cara menimba ilmu mampu memantapkan asas akidah dalam diri, menyebabkan diri ini tidak mudah tergugat keimanannya. Yang kedua, kita hendaklah berusaha membaiki diri ke jalan Allah demi menjamin kebaikan diri, masyarakat dan agama di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, bagi mementras anasi-anasi luar yang berpengaruh negatif daripada berleluasa, undang-undang Islam yang diperketatkan oleh sesebuah negara amatlah berkesan. Seterusnya, Al-Quran, wahyu dan sunnah Rasulullah SAW hendaklah dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan manusia supaya bebas daripada melakukan kemungkaran. Konsep keagamaan wajarlah diterapkan dalam sistem pendidikan negara agar asas akidah dapat dibentuk dengan baik. Jelaslah bahawa dakwah yang benar lagi tepat memainkan peranan yang amat penting dalam proses penyebaran Islam. Jadi sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.